Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan soalan PT3 bahagian B dan C bagi bab 3 Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. (14A) Padankan jenis simpanan dan pelaburan dengan tahap kecairannya. Kita perhatikan di sini, kita ada jenis simpanan iaitu simpanan tetap dan juga kita ada jenis pelaburan iaitu hartanah. Kita diminta mengenal pasti apakah tahap kecairannya sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi. Untuk menjawab soalan ini dengan lebih tepat, kita ingat semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Iaitu kita ada jenis pelaburan iaitu simpanan dan juga simpanan tetap. Ini sebenarnya adalah di bawah simpanan. Manakala pelaburan yang sebenarnya adalah saham syarikat, hartanah dan juga unit amanah. Okey, kita akan lihat kepada tahap kecairan. Jadi bila tahap kecairan ini, apakah yang dimaksudkan dengan tahap kecairan? Kita perhatikan di sini, aspek kecairan bermaksud berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan dari suatu pelaburan atau simpanan tersebut. Dengan bahasa mudahnya adalah bagaimana simpanan dan juga pelaburan kita itu boleh memberi wang, duit kita itu dalam bentuk tunai dengan cepat. Kita perhatikan kepada simpanan tetap. Simpanan tetap tahap kecairannya adalah tinggi kerana kita dapat wang kita itu dalam bentuk tunai dengan cepat. Jadi, simpanan tetap ini tahap kecairannya adalah tinggi. Seterusnya kita perhatikan kepada hartanah. Hartanah ini tahap kecairannya adalah rendah. Kenapa? Kita ambil contoh hartanah iaitu rumah. Untuk kita menjual rumah, kita perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan melibatkan penggunaan peguam dan juga melibatkan pejabat tanah. Jadi mungkin akan menyebabkan proses untuk kita mendapatkan kembali wang kita itu akan mengambil masa. Jadi itulah sebabnya tahap kecairan hartanah ini kita akan katakan dia adalah rendah. Jadi hartanah ini tahap kecairannya adalah rendah. Soalan B. Tandakan right untuk menunjukkan tahap risiko bagi setiap pelaburan berikut. Kita ada amanah saham dan yang kedua kita ada saham syarikat. Apa yang dimaksudkan dengan amanah saham? Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpul wang dari para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Itu adalah sedikit maklumat tentang amanah saham. Seterusnya kita lihat kepada apa pula yang dimaksudkan dengan saham syarikat ataupun kita katakan sebagai saham. Sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Itulah sedikit sebanyak maklumat tentang saham syarikat. Seterusnya kita perhatikan maklumat yang seterusnya iaitu kita perhatikan jenis pelaburan dan juga tahap risiko yang dilabelkan dalam jadual ini. Yang pertama sekali, apa maksud tahap risiko? Potensi risiko pelaburan bermaksud kemungkinan suatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Dengan bahasa mudah, kita boleh katakan bahawa tahap risiko ini
melibatkan perkara yang mungkin tidak diingini dan akan menyebabkan kepada kerugian. Jadi kita perhatikan kepada yang pertama, amanah saham. Amanah saham berada di sini iaitu unit amanah. Kita dapati bahawa tahap risikonya adalah rendah. Jadi risikonya adalah rendah. Seterusnya, untuk saham syarikat, tahap risikonya adalah tinggi. Itulah jawapannya, iaitu unit amanah saham, risikonya adalah rendah. Dan juga bagi saham syarikat, risikonya adalah sangat tinggi. Soalan 15A. Tandakan right pada kekurangan kad kredit. Seperti yang kita sedia maklum bahawa penggunaan kad kredit akan mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Kita perhatikan kepada kelebihan penggunaan kad kredit. Yang pertama, pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate tunai atau penebusan mata. Seterusnya, tidak perlu membawa tunai yang banyak, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap, dan akhirnya kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Manakala kekurangan kad kredit pula adalah akan dibebankan dengan cas-cas seperti yuran tahunan, cas kewangan, cas faedah, pendahuluan wang tunai dan cas bayaran lewat. Dan ada kalanya cas-cas ini dikenali sebagai cas yang tersembunyi. Seterusnya kita perhatikan di sini, kekurangannya lagi adalah berbelanja lebih dari sepatutnya. Disebabkan kita tidak perlu membawa wang, jadi kadang-kadang kita akan terlupa dan kita akan membeli lebih daripada sepatutnya. Dan akhir sekali, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Seperti kita sudah maklum bahawa di kawasan yang pendalaman, kadang-kadang tidak ada perkhidmatan kad kredit. Jadi berbalik pada jadual kita di sini, kita perhatikan kita diminta menanda tanda right pada ruangan di sini untuk kenal pasti kekurangan kad kredit. Yang pertama, perlu membawa wang tunai yang banyak. Ini adalah suatu pernyataan yang salah dan dia bukan kekurangan kepada kad kredit. Okay. Seterusnya, sukar untuk membeli barang atas talian. Ini juga adalah pernyataan yang tidak benar kerana memang pengguna kad kredit akan boleh membeli barang atas talian dengan mudah. Terbeban dengan cas seperti yuran tahunan dan cas kewangan. Ya, ini adalah kekurangan bagi kad kredit. Kaedah pembayaran yang sukar dan tidak cekap, ini pun tidak benar. Kelebihannya adalah kita perhatikan di sini bahawa pembayaran yang mudah dan cekap dan akhirnya berbelanja lebih dari patutnya. Ini juga adalah kita boleh katakan sebagai kekurangan kad kredit. Jadi hanya ada dua saja maklumat yang menyatakan kekurangan kad kredit, iaitu terbeban dengan cas seperti yuran tahunan dan cas kewangan dan akhirnya berbelanja lebih daripada sepatutnya. Soalan B. Bulatkan jawapan yang betul tentang syarat yang perlu dipatuhi oleh pemohon kad kredit. Apakah syarat yang perlu dipatuhi? Kita ingat semula ada 3 syarat yang utama, iaitu berumur 21 tahun ke atas, berpendapatan minimum 24,000 setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank, dan yang seterusnya adalah perlu mempunyai penyata slip gaji atau dokumen sokongan. Jadi ada 3 syarat utama untuk kita memohon kad kredit. Kita perhatikan di sini, yang pertama adalah berumur 21 ataupun 25 tahun ke atas. Jadi jawapannya adalah 21 tahun. Seterusnya, berpendapatan minimum sama ada 20,000 ataupun 24,000. Dengan jelas kita perhatikan di sini, mestilah minimum adalah 24,000 setahun dan memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi jawapannya adalah 21 dan juga 24,000. 16A.
Richard meminjam 14,000 dari sebuah bank. Bank itu mengenakan kadar faedah sama rata sebanyak 6.25% setahun. Jika tempoh bayaran balik adalah dalam tempoh 2 tahun, hitungkan jumlah ansuran bulanan Richard. Jadi kita faham di sini bahawa Richard meminjam sejumlah wang dan dikenakan kadar faedah sama rata sebanyak 6.25%. Jadi kita perhatikan di sini disebut kadar faedah sama rata. Jadi untuk mengira berapa ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Richard, kita perlu kirakan terlebih dahulu berapakah jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Richard, iaitu dengan menggunakan A sama dengan P tambah PRT, iaitu ini kalau sekiranya disebutkan sebagai kaedah samarata. Jadi A apa dia? A adalah jumlah bayaran balik, jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Richard. Jadi itu adalah A. P adalah pinjaman, bermaksud jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Richard. Kadar faedah setahun. Dalam pinjaman tadi kita dah kena pasti bahawa 14,000. Seterusnya kadar faedah setahun, kita perhatikan di sini disebut dengan jelas 6.25%. Dan tempoh bayaran balik disebutkan di situ 2 tahun. Jadi kita masukkan ke semua nilai yang kita dapat ini ke dalam rumus A sama dengan P tambah dengan PRT, kita akan dapat 14,000 tambah dengan 14,000 darab dengan 6.25%, kita tulis dalam bentuk pecahan iaitu 6.25% dan kita darabkan dengan tempoh bayaran balik iaitu T sama dengan 2. Kita permudahkan, kita akan dapat sama dengan 15,750. Dan untuk menentukan berapakah bayaran balik dalam tempoh 2 tahun, kita akan bahagikan 15,750 ini dengan 2 tahun dan 1 tahun kita darabkan dengan 12. Jadi 2 kali dengan 12. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah RM 656.25, iaitu inilah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Richard. Soalan B. Pada suatu awal tahun, Justin menyimpan 12,000 dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 2.5% setahun dan dikompaunkan setiap 6 bulan. Hitungkan jumlah wang simpanan Justin pada akhir tahun ketiga. Jadi kita perhatikan di sini bahawa situasinya adalah Justin menyimpan sejumlah duit iaitu 12,000 di dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 2.5% dan dikompaunkan. Inilah perkataan yang penting yang perlu kita gariskan, iaitu dikompaunkan setiap 6 bulan. Bila disebutkan dikompaunkan, bermaksud kita akan menghitung faedah dan yang akan diperoleh oleh Justin dengan menggunakan rumus MV sama dengan P darab dengan 1 tambah dengan R per dengan N kuasa NT. Jadi daripada sini kita akan dapatlah jumlah wang simpanan. Jumlah wang simpanan Justin pada akhir tahun ketiga, iaitu MV ini adalah nilai matang ataupun jumlah wang simpanan Justin pada akhir tahun ketiga itu. Seterusnya P adalah principal, iaitu jumlah wang yang disimpan oleh Justin, iaitu dalam kes ini adalah 12,000. Kadar faedah kita tahu 2.5%. Bilangan kali faedah dikompaunkan. Di sini disebut setiap 6 bulan. Bermaksud setiap 6 bulan kita akan bahagikan 12 bahagi dengan 6. Bermaksud N sama dengan 2. Dan akhir sekali T tempohnya adalah 3 tahun. Kesemua maklumat ini kita akan masukkan ke dalam rumus. Iaitu kita akan dapat P sama dengan 12,000 tambah darab dengan 1 tambah dengan 0.025. Ini adalah 25%. Kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan kita akan dapat
0.025 per dengan N. N kita dapati bahawa N sama dengan 2. Terusnya kuasakan dengan 2 darab dengan 3, iaitu N darab dengan T. N sama dengan 2, T sama dengan 3. Seterusnya kita permudahkan, kita akan dapat jawapan akhir kita adalah RM12,928.6 sen. Soalan C. Pada 1 Januari 2019, Hanif melabur dalam amanah saham Bumiputera ASB sebanyak 5,000 unit bernilai RM1.80 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019, ASB membayar dividen sebanyak 8%. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah hitungkan dividen yang diterima oleh Hanif pada tahun tersebut. Untuk mengira dividen yang diterima oleh Hanif pada tahun tersebut, kita akan kira terlebih dahulu modal awal. Modal awal kita akan dapat di mana Hanif melabur sebanyak 5,000 unit dan setiap unit berharga RM1.80. Jadi RM1.80 ini kita darabkan dengan 5,000, kita akan dapat RM9,000. Jadi 9,000 ini adalah modal yang telah dikeluarkan oleh Hanif untuk melabur dalam amanah saham Bumiputera. Seterusnya kita akan kira dividennya, di mana kita akan ambil di sini dengan jelas dijelaskan di sini, dicatatkan bahawa 8%. Jadi 8%, kita darabkan dengan 9,000, kita akan dapat jawapannya adalah RM720. Itulah jawapannya, iaitu dividen yang diperolehi oleh Hanif pada tahun tersebut. Soalan 2. Pada 1 Januari 2020, Hanif menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2 seunit. Hitungkan nilai pulangan pelaburan Hanif. Yang pertama sekali kita perlu kira adalah peningkatan harga saham. Kita tahu bahawa Hanif membeli dengan harga RM1.80 dan menjual pada harga RM2. Jadi kita dapati di situ ada peningkatan harga sebanyak 20 sen. Jadi jumlah keuntungan modal iaitu 20 sen darab dengan 5,000 unit saham yang dibeli, kita akan dapat jawapannya adalah sebanyak 1,000, RM1,000. Seterusnya kita perhatikan bahawa jumlah pulangan adalah RM720 tadi yang kita kira pada bahagian 1. Dan kita tambahkan dengan RM1,000 yang kita kirakan tadi, keuntungan modal. Kita dapati bahawa jumlah pulangan yang diperoleh oleh Hanif adalah sebanyak 1,720. Seterusnya kita akan mencari hitung nilai pulangan pelaburan. Jadi rumus untuk nilai pulangan pelaburan adalah sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Jadi, kita perhatikan bahawa jumlah pulangan seperti yang kita kira RM1,720 per dengan nilai pelaburan awal iaitu sebanyak 9,000. Kita darabkan dengan 100%. Kita akan dapat jawapannya adalah 19,1/9% ataupun 19,11%.